Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Berjumpa lagi kita dalam teknik menjawab soalan tutor bagi tajuk kadar tindak balas. Okey, tadi cikgu dah terangkan tentang menjawab soalan esei bagi tajuk kadar tindak balas. Kali ni cikgu nak terangkan pula bagaimana menjawab soalan struktur kadar tindak balas. Ada muzik sikit, jangan lupa subscribe dan like video cikgu. Okey, ini peta konsep yang sama yang awak perlu mahirkan tentang membuat graf, maksud definisi dan menjelaskan teori pelanggaran. Okey, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, kepekatan, saiz, suhu dan juga kehadiran mangkuk. Okey, dalam kadar tindak balas, persamaan kimia yang sering ditanya adalah berkaitan dengan logam. Contoh zinc, magnesium dan satu lagi adalah kalsium karbonat. Okey, dan akan bertindak balas dengan asid. Asid ni 3 sajalah, asid hidroklorik, asid nitrik dan juga asid sulfurik. Okey, so hasilnya awak kena faham kalau logam tambah dengan asid, hasilnya adalah garam dan juga gas hidrogen. Okey, sebagai contoh, apabila zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik, dia akan menghasilkan zinc klorida dan juga gas hidrogen. Tolong mahirkan menulis persamaan kimia. Manakala untuk kalsium karbonat pula, apabila bertindak balas dengan asid, akan menghasilkan garam, gas karbon dioksida dan juga air. Serta awak mesti tahu seimbangkan persamaan kimia tersebut. Okey, ini contoh soalan yang pertama. Awak diberikan 2 eksperimen set 1 dengan set 2. So, bahan tindak balas adalah kalsium karbonat dan juga asid hidroklorik. Okey, kemudian so awak kena tahu, tulislah persamaan kimia dia. Kalsium karbonat tambah asid hidroklorik, kalsium klorida tambah karbon dioksida dan juga air. So awak perlu buat banyak latihan sebab soalan semua biasanya hampir sama saja. Okey, so ini adalah persamaan kimia yang biasa, tetapi dalam soalan kali ini dia suruh tulis persamaan ion. Jadi apa beza persamaan kimia dengan persamaan ion? Jadi awak kena perhatikan dalam bahan-bahan yang terlibat ini ada 2 bahan yang mengion di dalam air, iaitu asid hidroklorik dan juga kalsium klorida. Okay, kalsium karbonat dia tak larut dalam air, dia tidak mengion sebab dia adalah garam tak terlarutkan. Okay, jadi untuk asid hidroklorik, bila dia terurai dia akan menghasilkan 2 ion hidrogen dan 2 ion klorida. Manakala untuk kalsium klorida pula, ion kalsium dan juga ion klorida. Okey, so kat sini kita perlu potong 2 ion yang sama. Lepas kita potong, kita tulis balik. So kita akan dapat persamaan ion kalsium karbonat tambah ion hidrogen menghasilkan ion kalsium, karbon dioksida dan juga air. So kat sini awak perlu kenal pasti 2 bahan yang boleh mengion di dalam air. Abaikan molekul. Ini hanya untuk sebatin ion sahaja. Okey, yang B, bandingkan kadar tindak balas bagi set 1 dan set 2. Okey, kadar tindak balas bagi set 1 adalah lebih tinggi daripada set 2 sebab untuk penerangan awak perlu ada 4 penerangan, iaitu berkenaan dengan faktor, penerangan berkaitan faktor, frekuensi pelanggaran dengan menyatakan zarah terlibat dan juga frekuensi pelanggaran berkesan. Okey. So, jangan lupa jenis zarah tadi, kalsium karbonat dan juga ion hidrogen. Ini contoh jawapan. Saiz kalsium karbonat dalam set 1 lebih kecil daripada set 2. Jumlah luas permukaan kalsium karbonat yang terdedah kepada pelanggaran dalam set 1 lebih besar daripada set 2. Frekuensi pelanggaran antara kalsium karbonat dan ion hidrogen dalam set 1 lebih tinggi dari set 2. Frekuensi pelanggaran berkesan antara kalsium karbonat dan ion hidrogen dalam set 1 lebih tinggi dari set 2. Okey, pergi pada soalan seterusnya. Lakarkan graf isi padu gas karbon dioksida melawan masa bagi set 1 dan set 2. Okey, tengok balik pada set 1. Tengok masa yang diambil untuk mengumpul 40 cm padu gas dan juga masa. Okey, jadi kita buatkan paksi X dan juga paksi Y, di mana paksi Y mewakili isi padu gas karbon dioksida. Jangan lupa tulis unit cm padu dan masa yang digunakan adalah dalam unit saat. Okey, jadi bila sampai masa 30, okey, ini isi padu yang diberilah 40. Okey, so
untuk eksperimen 1 dia mencapai 40 cm padu pada masa 33 saat. Manakala set 2 mencapai 40 cm padu isi padu pada masa 45 saat. Jadi letak 33, 45, lepas tu garis sampai ke atas. Ini untuk set 1, jangan lupa label set 1 dan yang ini untuk set 2. Alright, seorang murid ingin meningkatkan kadar tindak balas bagi set 2 dengan menukar asid hidroklorik dengan asid sulfurik yang sama kepekatan. Pada pandangan anda, adakah anda fikir murid itu membuat keputusan yang betul? Terangkan jawapan anda. Maksudnya, asid sulfurik dia adalah asid diprotik. Jadi jawapannya ya. Kalau tukar asid hidroklorik kepada asid sulfurik, maka dia akan meningkatkan kadar tindak balas. Kerana bilangan mol ion hidrogen adalah 2 kali ganda dalam asid sulfurik. Yang ni cuba kita tengok persamaan kimia yang selalu persamaan kimia untuk asid. Kalau HCl dia akan terurai menghasilkan 1 mol saja ion hidrogen. HCl, H+. Ini adalah asid monoprotik. H+ tambah dengan Cl negatif. Tapi kalau asid sulfurik dia adalah asid diprotik. Maksudnya bila dia terurai dia akan menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Maka dengan itu menunjukkan kepekatan. Kat sini ada faktor kepekatan ion hidrogen. Okey, faham tak semua? Saya cikgu harap semua faham dan jangan lupa buat tugasan yang cikgu berikan nanti. Okey, sekian. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.